Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Hari ini kita akan belajar perimeter bentuk gabungan dan juga luas bentuk gabungan. Okey, apa itu perimeter? Perimeter merupakan hasil tambah panjang semua sisi. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Soalan minta kepada kita hitung perimeter bagi bentuk gabungan. Okey, untuk soalan A, kita ada dua bentuk yang digabungkan, maka kita dikehendaki mencari perimeter. Perimeter merupakan hasil tambah semua sisi. Okey, so bagaimana kita nak selesaikan? Maka kita kena tambah ke semua sisi ini. Okey, sisinya yang berukuran 3 cm, 3 cm tambah 3 cm. Kemudian kita tambah lagi semua sisi. Okey. 3 cm, 3 cm, yang ni pun 3 cm. Ini pun 3 cm. Yang ini pun 3 cm. Tambah lagi 3 cm. Tambah 3 cm. Okey, jadi kita akan mula mengira. Okey, kita akan kira ke setiap sisi itu. Okey, 3 cm awak akan tambah dengan 3 cm. Okey, 3 cm tambah 3 cm tambah 3 cm tambah lagi 3 cm tambah lagi 3 cm tambah lagi 3 cm tambah 3 cm tambah 3 cm dan tambah 3 cm. Okey, jadi kita akan jumlahkan ke semua sisi ini bagi mencari perimeter. Okey, kita lihat semua ukurannya adalah sama, iaitu 3 cm bagi setiap sisi bagi bentuk gabungan ini. Maka kita hanya kiralah berapa bilangan 3 cm ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 sisi kesemuanya. Setiap satu sisi berukuran 3 cm. Jadi kita boleh terus 3 cm darab saja dengan 9. Ada 9 sisi. Maka 3 darab 9 jawapannya 27 cm. Okey. Okey, kita lihat contoh yang berikutnya. Kat sini kita ada gabungan bentuk, okey, bentuk kuboid dan juga bentuk bentuk segi empat sama, dan juga segi empat tepat. Okey, sebab ini adalah bentuk 2D. Okey, jadi kat sini kita ada ukuran bagi bentuk segi empat tepat berukuran 4 meter dan juga 12 meter. Untuk segi empat sama 5 meter. Jadi apa tanda ini? Okay, tanda ini menunjukkan setiap sisi bagi segi empat sama itu adalah sama. Jadi dia bagi kat sini panjang adalah 5 meter, maka dia punya lebar pun 5 meter. Ini pun 5 meter. Okey, untuk 4 meter panjang bagi segi empat tepat juga sama juga dengan panjang yang di bawah ni, iaitu 4 meter. So, kita nak cari perimeter, kita kena jumlahkan kesemuanya setiap sisi di luar. Okey, sisi di luar sahaja. Sisi di dalam tak dikira. Okey. So, sisi di luar inilah. Yang ni. Okey, 4 meter. Kemudian awak kena tambah dengan sisi ni. Okey, sisi ni kita belum cari lagi. Okey, sisi ni 5 meter. Sisi ni 5 meter. Sisi ni 5 meter. Sisi ni 4 meter. Kemudian sisi yang terakhir adalah
12 meter. Okey, bagaimana nak cari sisi yang belum kita cari lagi? Okay, sisi ni bagaimana kita nak kira? Berapa panjang dia? Jadi, dia merupakan lebar bagi segi empat tepat, iaitu 12 meter. Maka, kita ada sekarang adalah 12 meter. So, nak cari dia punya sisi dia. Okey, di sini 5 meter. Jadi, kita boleh cari sisi yang belum kita dapat lagi, iaitu kita akan ambil 12 meter tolak dengan 5 meter. Jadi, dapatlah 7 meter. Okey, dapatlah sisi bagi segi empat tepat yang belum kita dapat, iaitu ukuran dia adalah 7 meter. Sebab segi empat sama ni dia gabung dengan segi empat tepat, di mana panjang dan juga lebar bagi segi empat sama adalah sama, iaitu 5 meter. Jadi kalau kat sini dah 5 meter, jumlah adalah 12 meter, maka baki lagi sisi ni adalah ukurannya 7 meter. Okey, kemudian barulah kita boleh tambah. Okey, 4 meter tambah dengan 7 meter tambah dengan 5 meter tambah dengan 5 meter tambah dengan 5 meter tambah dengan 4 meter tambah dengan 12 meter. So, jumlahnya adalah 4 meter 4 tambah 7 tambah ada 3 untuk 5 cm. 5 meter. Kemudian awak tambah dengan 4 tambah dengan 12. So, jumlahnya kita akan kira, kamu akan buat bentuk lazim. So, total semua adalah 42 meter. Ini adalah perimeter. Okey, kita lihat contoh yang berikutnya, iaitu cari perimeter bagi kawasan bercorak. Okey, kawasan bercorak kalau kamu lihat dalam bentuk ini, hanya kawasan yang tertentu sahaja yang bercorak. Okay, jadi kita cuba highlightkan sisi yang bercorak. Okay, sisi yang bercorak, kalau cikgu highlightkan di sini sisinya. Okay, sisinya bermula dari sini. Kemudian di sini. Di sini sisi yang satu lagi. Okey. Ini adalah sisi yang cikgu highlightkan untuk kita cari perimeter. Okey, sisi yang tak berkaitan kita tak perlu kira. Okey. Sisi yang cikgu tanda warna biru ni merupakan sisi yang perlu kita cari perimeternya. Sebab dia minta perimeter kawasan bercorak. Okey, jadi kita akan tentukan dia punya panjang bagi setiap sisi itu. Okay, bagaimana nak cari? Okay, kita akan kira. Kat sini dia ada tanda macam lidi kat situ, menunjukkan setiap sisi adalah sama panjang. Okey, yang ni ada dua lidi kat sini, dua tanda kat sini. Dia punya ukuran dia 7 meter. So kat sini pun 7 meter. Okey, untuk yang ada satu lidi ni saja, dia ukuran dia 5 meter. So kita tandalah 5 meter, 5 meter, sini pun 5 meter, yang ini pun 5 meter, ini pun 5 meter, ini pun 5 meter. Okay, jadi mudahlah kita akan jumlahkan ke semua sisi ini. Jadi cikgu boleh tulis 5 meter darab dengan, sebab dia ada beberapa sisi yang lain merupakan sama, 5 meter juga. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi darab dengan 7. Tambah dengan ada dua sisi yang berukuran 7 meter. So 7 meter darab dengan 2. Okey. Darab boleh ditulis dalam bentuk kurungan ya. Okey, kalau pelajar nak tulis sebagai 5 meter darab dengan 7,
tambah 7 meter darab dengan 2 pun boleh. Kalau tak nak tulis yang bentuk kurungan ni. Okay, bentuk kurungan juga merupakan maksudnya darab. Okay. Seterusnya kita akan kira sisi yang bercorak, perimeternya 5 darab 7, awak akan dapat 35 meter tambah dengan 7 meter darab dengan 2 dapat 14 meter. Kemudian selesaikan dalam bentuk lazim. Okay, 35 tambah dengan 14, maka kamu akan dapat 49 meter. Okey, kita lihat contoh yang melibatkan segitiga. Segitiga yang besar ni adalah segitiga bersudut tegak dan dalamnya adalah segitiga sama kaki. Okey, kita nak cari perimeter untuk kawasan yang berlorek sahaja, yang warna kayu ni. Okay, jadi kita cuba highlightkan kat mana dia punya kawasan ataupun sisi yang berkaitan supaya kita cari perimeter. Okay. Jadi kalau kita highlight di sini, kita ada sisi ini. Seterusnya, okey, yang ini, dan juga yang ini. Okey. So, kita dah ada ukuran. Yang ini 5 cm. Yang ni 4.5 cm. Yang ini yang panjang sekali adalah 10 cm. Kemudian yang ni adalah 6 cm. So, kita boleh terus kira. Kita boleh buat terus pengiraannya. Okay, iaitu 6 cm tambah 10 cm tambah 4.5 cm tambah dengan 5 cm tambah dengan 5 cm. Okey. Jadi kamu boleh tukar kepada bentuk lazim. Okey, bentuk lazim. Kat sini ada satu nombor iaitu nombor perpuluhan. Jadi kena hati-hatilah. Okey, 6 cm kalau kita tukar kepada bentuk lazim. Tukar kepada bentuk perpuluhan, kita akan dapat 6.0 cm tambah dengan 10.0 cm tambah 4.5 cm tambah 5.0 cm tambah dengan 5.0 cm. Okey, kemudian kita akan jumlahkan. Okey. So yang ni kita akan dapat 5, 6 tambah 4 10, 10 tambah 5 15, 15 tambah 5 20, 2 tambah dengan 1 dapat 3. Jadi dapatlah 30.5 cm. Okey, seterusnya kita tengok luas. Okey, luas bagi sukatan sekolah rendah hanyalah melibatkan bentuk segi empat sama, segi empat tepat dan juga segitiga. Okey. Secara umumnya luas formulanya ataupun rumusnya merupakan luas segi empat. Kalau kita nak cari luas segi empat ni, dia punya formula ataupun rumusnya adalah panjang darab lebar. Unit sama ada sentimeter persegi ataupun meter persegi. Okey, ini dua contoh bentuk. Kita ada bentuk yang warna pink ini adalah bentuk segi empat tepat dan di bawah ini adalah bentuk segi empat sama. Okey, kalau untuk luas segi empat, formulanya adalah panjang darab lebar. Okey, samalah panjang darab lebar. Okey. Sekarang pelajar kena tahu yang mana panjang, yang mana lebar. Okey, yang panjang ini yang dikatakan panjang. Okey, ini adalah panjang. Dia punya short form dia kita boleh tulis sebagai P.
Lebarnya ini. Ini adalah lebar. Okey. Ini adalah lebar. So, cikgu labelkan sebagai L. Okey, panjang. So, yang di atas, yang di bawah merupakan panjang, kiri dan kanan merupakan lebar. Begitu juga dengan segi 4 sama. Yang ni di bawah ni adalah panjang bawah. Okey, panjang. Yang ni pun panjang jugalah. Ini pun panjang juga. Kemudian lebarnya yang berada di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri. So, ini adalah lebar. Cikgu labelkan sebagai L. Jadi, panjang P tadi darab dengan lebar L. Okey, unit dia sama ada sentimeter persegi ataupun meter persegi. Okey, seterusnya luas untuk segitiga. Okey, kita ada segitiga sama kaki. Okey, ini adalah segitiga sama kaki. Ini adalah segitiga bersudut tegak. Kita ada sudut 90 darjah. Dan yang terakhir adalah segitiga sama sisi. Setiap sisi adalah sama. Okey, jadi untuk menentukan luas, kita kena tahu dulu untuk segitiga, ketiga-tiganya sekali, yang manakah adalah tinggi, yang manakah merupakan tapak. Okey, kalau tapak, inilah tapak. Ini tapak bagi segitiga sama kaki. Ini adalah tapak untuk segi tiga bersudut tegak. Manakala ini merupakan tapak bagi segitiga sama sisi. Okey, seterusnya kita kena tahu tinggi. Okey, tinggi inilah. Ini adalah tinggi. Ini tinggi. Kalau untuk segitiga bersudut tegak, tinggi dia di sini. Dan untuk segitiga sama sisi, sama juga dengan segitiga sama kaki, tingginya di sini. Okey. So, formula yang ni kena ingat. Luas segitiga adalah 1/2 darab dengan tinggi darab dengan tapak. Okey. Lebih kurang sama dengan segi 4 sama dengan segi 4 tepat. Tapi cumanya berbeza dari segi dia masih kena darab dengan setengah ataupun bahagi dengan 2. Unitnya adalah sama sentimeter persegi ataupun meter persegi. Okay, bergantung kepada soalan dia bagi unit apa, maka kita kena tulis unit berdasarkan soalan. Okey. Kita tengok contoh untuk luas. Okey, contoh untuk luas, kira luas bentuk gabungan yang diwarnakan. Kita ada kat sini bentuk segi 4 sama dan juga segi 3 bersudut tegak. Okey, sekarang kalau kita diberi satu soalan di mana dia lukis dalam petak grid ini, kita hanya kira bilangan petak grid sahaja. Okey. Kalau untuk segi 4 sama ni, dia punya panjang dia berapa? So, kat mana yang dikatakan panjang? Okey, ini panjangnya. So, panjang kat sini ada berapa kotak? Ada 4 kotak. So, maknanya ada dia punya panjang dia adalah 4 unit. So, dia punya lebar dia, sama ada kamu nak ukur dari sebelah kiri ke kanan, sama aja. Okey, ini dia punya lebar. So, ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Jadi, maknanya 4 unit lah. Okey, so kita dapat luas yang pertama, yang ni cikgu labelkan sebagai luas untuk bentuk yang pertama, di mana sama dengan 4 unit. Kamu darab dengan 4 unit. So, 4 darab 4 dapat 16 unit persegi. Okey, bentuk yang kedua cikgu labelkan sebagai bentuk yang kedua. Ini adalah segitiga bersudut tegak. Okey, untuk luas yang kedua, bentuk yang kedua iaitu segitiga bersudut tegak, formulanya adalah setengah darab panjang darab tinggi. Okey, dia tak ada lebar nah. Segitiga dia tak ada lebar. Mana-mana segitiga dia tidak ada lebar, dia hanya ada tinggi dan juga panjang. Okey, panjang di sinilah.
Okay, panjang dia ni merupakan tapak. Panjang dengan tapak tu samalah. Okay, so tapak dia adalah 2 kotak, maknanya 2 unit lah. Untuk tinggi dia 1, 2, 3, 4. Okay, so ada 4 kotak, maknanya 4 unit. Jadi 1/2 darab dengan 4 unit darab dengan 2 unit. Okey, kita boleh masukkan 2 dengan 2, 2 darab 1, 2 darab 1, tinggallah 4 unit. So, luas dia kat sini untuk segitiga bersudut tegak adalah 4 unit persegi. Seterusnya, disebabkan bentuk ini digabungkan sekali, maka kita boleh kira luas gabungannya iaitu 16 unit persegi tambah dengan 4 unit persegi. Jumlahnya adalah 20 unit persegi. Okey, kita tengok hitung luas setiap bentuk gabungan. Okey, kita tengok. Ini adalah gabungan bagi segi 3 dan juga segi 4. Okey. Luas kat sini dah ada. Okay, sebelum kita nak cari luas bagi bentuk gabungan, kita cuba labelkan dahulu bentuk-bentuk ini supaya mudah kita kira. Okay, ini adalah bentuk yang pertama. Cikgu nak pilih color lain sikit lah. Okay, ini adalah bentuk yang pertama. Okay, ini bentuk yang kedua. Okay, untuk luas bagi bentuk yang pertama, okay, luas 1 ataupun luas bentuk yang pertama iaitu segi 4, di mana kita ada ukuran 7 meter dan juga 7 meter. Panjang dia 7 meter, lebar dia 7 meter. So, kita tulis sama dengan 7 meter darab dengan 7 meter. Terus dapat 49 meter persegi. Okey, untuk luas bentuk yang kedua, segitiga, di mana kita kena tahu tinggi dia berapa. Tinggi dia adalah kat sini 4 meter. Okey, tinggi dia 4 meter ni. Ini bentuk yang kedua nah. Tinggi dia 4 meter, kemudian tapak. Tapak nah. So, tapaknya berapa? Tapak dia merupakan okey, tapak kita kena cari dulu untuk tapak segitiga ni. Okey, dia digabungkan dengan lebar bagi segi 4 sama, maka keseluruhannya adalah 7. Di sini adalah 1 meter. So, balance lagi, baki lagi untuk tapak segi 3 ni, 7 tolak 1, maka dapat 6 meter. Jadi, 1/2 darab dengan tapaknya adalah 6 meter darab dengan tingginya adalah 4 meter. Okey. So, kita boleh guna kaedah pemansuhan. Kita masukkan 2 dengan 6. 2 darab 1, 2. 2 darab 3 dapat 6. So, kita akan dapat 3 meter darab dengan 4 meter, maka dapat 12 meter persegi. Akhir sekali kita kena jumlahkan luas 1 dengan luas 2. Okay, jumlah ke semua bentuk ini yang digabungkan. Maka 49 meter persegi tambah dengan 12 meter persegi. Jumlahnya adalah 9 tambah 2, 11. Yang ni kita akan dapat 61 meter persegi. Okey. Seterusnya, ayah menanam rumput pada kawasan berloret seperti yang ditunjukkan. Cari luas kawasan berumput. Okay, kawasan berumput ni bukan semuanya, hanya kawasan tertentu sahaja yang ada rumput. Okey, jadi kita nampak di sini dalam segi 4 ada lagi segi 4 di dalamnya yang kecil. Okey, jadi kawasan rumput di sini.
seperti yang berada dalam gambar rajah. Okey, bagaimana kita nak kira? Mudah sahaja, nak cari luas kawasan berumput, bukan luas keseluruhan. Kita kena cari luas kawasan berumput, maka kita kena kira dulu luas bagi segi empat yang besar ni. Okey, segi empat yang besar. Okey, dia punya panjang dia adalah 6 meter, lebar dia adalah 4.8 meter. Okey, ini adalah segi empat yang besar. Kemudian kamu kena tolak dengan segi empat yang kecil, iaitu ukuran dia 2 meter, yang ni pun 2 meter. Okey, untuk segi empat yang besar ini, kamu akan darab dulu 6 meter darab dengan 4.8 meter. So, kita akan dapat berapa? 48 meter darab dengan 6. So, kamu akan dapat unit meter persegi. 8 darab 6, 48. 8 darab 6, 48. 4 di atas, titik perpuluhan, tulis dulu. 4 darab 6, 24. 24 tambah 4, 28. Jadi, untuk segi empat yang besar ni, keseluruhannya luas adalah 28.8 meter persegi. Okey, seterusnya kita akan cari luas bagi segi empat sama yang kecil ini, iaitu 2 meter darab dengan 2 meter, dapatlah 4 meter persegi. Seterusnya kita nak cari luas kawasan berumput, maka kita kena tolak. Okey, 28.8 meter persegi tolak dengan 4 meter persegi. 4 meter sama juga dengan 4.0 meter persegi. Seterusnya awak akan tolak. 8 tolak 0 dapat 8. 8 tolak 4, 4. 2 bawa turun. So, jawapan dia adalah untuk kawasan yang berumput, yang ayah tanam merupakan keluasan dia 24.8 meter persegi. Sekian sahaja perkongsian cikgu dalam tajuk perimeter dan juga luas bagi gabungan bentuk. Semoga bermanfaat kepada murid-murid semua. Jumpa lagi. Bye-bye.